أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya muliakan sahabat-sahabat, ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, bil Islam wal iman, ad-din al-a'la la yu'la alaih. Seterusnya sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya dan selamanya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Jalla wa Ala, kerana dengan limpah kurnia dan inayah Dia maka kita dapat bertemu, kita dapat bersua di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Tujuannya adalah untuk tidak lain dan tidak bukan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita termasuk di dalam suatu golongan yang disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahul Muslim, hadis sahih. Barang siapa yang melalui satu perjalanan, yang mana perjalanan yang dilalui itu tujuannya hanya satu, iaitu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Dengan dia menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Taala di hari akhirat esok ni, Allah Taala permudahkan bagi dia jalan yang dengannya, dengan apa? Dengan dia menuntut ilmu itu Allah mudahkan jalan bagi dia untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah tetamu-tetamu Allah yang beruntung, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Nabi SAW dalam hadisnya, hadis yang sahih, Nabi bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau nampak, engkau lalu satu jalan, engkau nampak taman daripada taman-taman syurga, maka hendak bertaba'u fih, hendaklah kamu berhimpun di taman tersebut. Maka sahabat tanya, apa dia itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab, halaqatuz zikr atau majalisul ilm, majlis-majlis ilmu ataupun halaqah-halaqah zikir. Yang mana halaqah zikir ini disebutkan padanya qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang Allah ucap, apa yang Allah firmankan, dan apa yang Nabi SAW sabdakan. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala gerakkan hati kita, sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Dan ini merupakan pertemuan kali pertama kita. Sebelum ni cakap poleh tak apa mana, orang poleh. Sebelum ini anda datang, anda tak pernah kuliah di sini, cuma anda tidur di sini ya, di Kolej Kediaman 5 ni. Dulu waktu ada seorang ustaz nama Muhammad Rizal Azizan, jadi selalu anda ziarah dia, anda tidur sini aja. Tapi anda tak pernah kuliah di sini. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu taala takdirkan pada malam ini Allah berikan kesempatan dan peluang kepada anda untuk menyampaikan sedikit sebanyak, berkongsi ilmu kepada antum sekalian, iaitu apa yang anda akan bawakan pada malam ini. Tajuknya ialah adab-adab ketika berdoa. Adab-adab ketika berdoa. Kerana apa ikhwan wa akhwat sekalian? Bila anda tiba di suatu negeri Pasir Dua Butir ya, tak mau sebut nama negeri dia, anak solat subuh di situ kebetulan terlewat dan solat pun telah habis. Bila anak angkat takbir Allahu Akbar, imam pulun, imam sibuk
berzikir dengan derah, baca doa dengan kuat, sehingga mengganggu solat-solat makmum yang lain. Jadi ana rasa mungkin kita masyarakat Melayu ini, masyarakat Malaysia ini kurang didedahkan mengenai adab-adab ketika berdoa. Sebab apa? Bila kita tahu adab-adab berdoa, dia tak akan jadi zikir secara jahar, dia tak akan jadi doa secara berjamaah ataupun doa jama'i. Jadi kita kena belajar bagaimana cara Nabi SAW berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita semua belajar di UM ni, kalau ada ambil pengajian Islam, ibadah itu dia mestilah menepati dua keadaan ataupun dua syarat, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang pertama ialah ada dalam ucapan kalimah thayyibah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan yang keduanya ialah ada dalam syahadah syariah. Apa dia? Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ini dua syarat bila kita nak beribadah kepada Allah. Kalau dua syarat ini kita tak tepati, kita melencong, menyeleweng daripada dua syarat ini, maka confirm ibadah kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ada dalam kalimah thayyibah ini? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembahkan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh ambil kesimpulan daripada syahadah kalimah thayyibah ini, iaitu kita nak beribadah, yang pertamanya kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Kita beribadah ni, ubudiyah kita ini serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita beribadah ini untuk benda-benda tujuan-tujuan yang lain selain daripada kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi itu dia syarat yang pertama. Macam mana dengan Nabi SAW sebut ketika ada seorang sahabat nak berhijrah ke Madinah kerana seorang wanita namanya Ummul Qais. Jadi sahabat lelaki ni namanya Muhajir Ummul Qais. Orang tak sebut nama dia sebab ini agak aib. Jadi ulama hadis menamakan dia ni Muhajir Ummul Qais. Muhajir Ummul Qais ni dia nak pergi hijrah ke Madinah itu semata-mata nak berkahwin dengan Ummul Qais, dengan seorang perempuan ini. Jadi banyak kan keadaan kita sekarang ini, kadang-kadang kita berubah kerana seorang wanita. Kalau kita tak berubah, wanita tu tak mau dekat kita. Tapi kerana kita suka kat wanita tu suruh apa pun kepada kita, kita buat. Jadi banyak keadaan. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis dia, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nampak? Setiap amalan itu atas niat dia. Jadi niat ini kena jaga. Yang pertamanya ialah kena menepati kalimah thayyibah, iaitu la ilaha illallah. Iaitu kita buat amalan ini semua ikhlas kerana Allah. Kita belajar kerana Allah, bukan kerana setengah orang datang ke you. Kenapa? Ana tanya. Ana biasa ke UUM Utara Malaysia. Kenapa kamu sama pelajaran? Dia kata kerana nak membela nasib keluarga. Ini bukan tujuan yang benar. Tujuan yang benar iaitu ikhlas kepada Allah. Yang keduanya ialah dia menepati syariat yang Rasulullah SAW bawa. Jadi ini dua syarat ibadah. Jadi kita kena semak balik ibadah kita. Adakah menepati dua syarat ni? Adakah ibadah kita ni ikhlas kerana Allah dan mengikut petunjuk Rasulullah SAW? Jadi di sini insya-Allah ana akan cuba bacakan hadis-hadis berkaitan dengan adab-adab ketika berdoa, insya-Allah, supaya kita didedahkan bagaimanakah cara Nabi SAW berdoa. Dan sudah semestinya Nabi SAW ini adalah hamba Allah yang paling ikhlas sekali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tepati syarat yang kedua, iaitu ibadah kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertamanya ialah adab ketika berdoa
mencari waktu yang mustajab untuk berdoa. Mencari waktu yang mustajab untuk berdoa. Hadis Nabi SAW, Nabi kata dalam riwayat Muslim, yanzilullah ta'ala kullal laylah ila sama'i dunya hina yabqa thalathal layl akhir fayaqulu Allah azza wa jalla man yad'uni fa astajib lah, man yas'alani fa a'tihi, man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Hadis ini dia cerita kepada kita banyak benda, terutamanya pasal akidah. Bukan setakat waktu doa mustajab saja, ikhwan dan akhwat sekalian, tapi doa yang mana diajar oleh Nabi itu pada tempat dia, waktu yang mustajab doa. Bila Nabi SAW kata yanzilullah ta'ala kullal laylah ila sama'id dunya, Allah Ta'ala ini turun pada setiap malam fi sama'id dunya, di langit dunia. Sebelum anda pergi ke waktu yang mustajab ni, anda nak jelaskan bahawa turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan turunnya Allah Ta'ala ke sama dunia, jangan kita fikir Allah Ta'ala turun di bumi. Macam mana Ustaz Yunus saja semalam untuk sahabat di Seri Segambut, di Segambut. Allah Ta'ala tidak turun di langit bumi. Jangan silap, jangan kita ikut akal. Allah Ta'ala tidak turun di langit bumi, tapi Allah Ta'ala turun di langit dunia. Mana langit dunia? Wallahu Ta'ala a'lam. Cumanya dikaji oleh para saintis. Galaksi yang kita duduk ni namanya galaksi Bima Sakti. Yang selain daripada Bima Sakti ni ada lagi galaksi-galaksi yang lain, kan? Jadi galaksi yang lain itu pun kata sebahagian ulama salaful ummah bukan lagi langit dunia. Sebab apa? Dihiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang dan planet. Jadi selama mana ada bintang, selama mana ada planet, itu bukan lagi langit dunia. Langit dunia mana Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam, tak tahu. Jadi Allah SWT ini bersifat dengan sifat nazala, yakni Allah Ta'ala turun. Turun Allah Ta'ala, nak tahu macam mana? Wallahu ta'ala alam, tak tahu. Kita turun pun tak sama dengan Allah Ta'ala turun. Kita mungkin duduk atas kursi, turun ke bawah, kita tahulah. Kadang kita tengok gajah turun dengan kita turun pun tak sama. Jadi macam mana turun Allah ni sama dengan turun makhluk? Tak sama. Cumanya kita kena beriman bahawa Allah SWT itu istiwa dia di atas arash. Di atas arash. Allah itu fi arsh, di atas arash, tinggi di atas arash. Pasal apa kita kena beriman dengan Allah Ta'ala beristiwa di atas arash? Sebab Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Allah itu beristiwa di atas arash pada 7 tempat dalam 7 surah Al-Quran. Apa dia surah? Yang pertama surah Sajadah, surah Al-A'raf, surah Al-Furqan, surah Ra'du, surah Hadid, surah Yunus dan surah Taha. Jadi 7 surah ini Allah Ta'ala firman kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu beristiwa di atas arash. Itu dalil naqli dia. Kalau dalil aqli kita, akal kita, baik, anda nak tanya, Nabi SAW Isra' Mi'raj, dia naik ke dia turun? Jumpa dengan Allah. Naik ke turun? Naik. Tak ada dia turun ke bawah sana, tak ada. Yang keduanya, kita doa angkat tangan kok mana? Atas kan? Atas. Kita tak angkat tangan sebelah kanan, kiri tak angkat, belakang tak angkat, atas. Jadi kita beriman pada Allah Ta'ala ini duduk istiwa atas arash. Kita tak beriman macam mana ahli falsafah beriman. Macam mana ahli falsafah beriman? Ahli falsafah beriman Allah Ta'ala itu di mana-mana. Di mana? Tak tahu mana. Di mana-mana, fi kulli makan, di mana-mana saja. Sebab kaedah ni, siapa yang tak belajar mantik dia tak jumpa. Tapi bagi orang yang belajar mantik,
Mantik menceritakan Allah itu berada di mana-mana. Lau kana Allah mustawin ala arsyihi lakana Allah syabihan li khalqi walakinna Allah lam yakun mislal khalqi fallahu la yastawi ala arsyihi. Kalaulah Allah itu dia beristiwa di atas arasy, samalah Allah itu dengan makhluk. Walakinna Allah lam yakun misla makhluk, tapi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Naik natijah dia kata, maka Allah tidak istiwa di atas arasnya. Boleh faham? Ini kaedah mantik ni tinggi sikit. Siapa ambil stam sini? Stam ada lah. Kalaulah kita percaya, ini kaedah mantik, Allah itu beristiwa di atas arasnya, maka Allah itu syabihan li khalqi, sama dengan makhluk, sebab makhluk ni ada tempat. Jadi Allah itu tak sama dengan makhluk, maka naik natijah, kesimpulan, conclusion dia, Allah itu tidak istiwa atas arasy dia. Ini kaedah mantik. Jadi banyaknya orang ambil sekarang ini kaedah ni lah, yang gunakan kata Allah Ta'ala tidak istiwa atas arasy. Kadang-kadang orang tuduh pula orang yang kata Allah ini beristiwa atas arasy, dia itu adalah mujassimah ataupun musyabbihah. Sebenarnya ana nak cakap terus-terang, tolong rujuk balik. Jangan kita main cakap tanpa dalil. Rujuk balik. Antum mengaji pengajian Islam, rujuk balik apa yang Ibnu Katsir kata dalam kitab dia. Rujuk balik apa At-Tabari kata dalam kitab dia. Rujuk balik apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab dia. Rujuk balik hatta Imam Syiah pun i'tiqad kata Allah Ta'ala itu berada di atas arasy. Boleh buka dalam kitab tafsir Zamakhsyari oleh Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari, anda buka kitab dia, bukan anda nak menyeru kepada Syiah, na'udzubillah min zalik. Tapi Imam Syiah Zamakhsyari pun beriman kata Allah itu berada di atas arasy. Semua imam ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa Allah itu istiwa atas arasy. Jadi Allah Ta'ala itu bila istiwa atas arasy, tiap-tiap malam fi kulli lailah Allah Ta'ala turun ke sama dunia, turun ke langit dunia ini. Apa yang Allah Ta'ala buat, iaitu Allah Ta'ala kata, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang doa minta kepada aku, fa astajib lah, aku akan tunaikan, kabulkan permintaan dia. Ini setiap akhir malam kita minta dekat Allah, Allah Ta'ala pun astajib, Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita. Man yas'alani, siapa yang mohon hajat kepada aku, maka fa'ati, maka aku akan bagi kepada dia. Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepada aku, fa'aghfirulah, maka aku akan ampunkan dia. Ini kita disunatkan bangun di tengah-tengah malam untuk kita ini mohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya 1/3 malam yang terakhir. Jadi mohonlah, bangun kepada Allah, minta dekat Allah, sebab Allah Ta'ala itu dekat dengan kita di 1/3 malam. Baik. Kemudiannya kita tengok pula di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang minta kepada aku akan kabulkan bagi dia. Aku akan bagi dia apa yang dia minta. Jadi di sini mengajarkan akidah yang cukup besar kepada kita. Yang paling besar sekali iaitu bila kita nak berdoa, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pakai wasilah-wasilah yang tidak syariat untuk berdoa kepada Allah SWT. Sebab wasilah ini ada dua. Wasilah ini perantara. Ada dua. Yang pertamanya wasilah yang syar'i, yang keduanya wasilah yang ghair syar'i. Wasilah yang syar'i ini contohnya amalan soleh kita. Ya Allah, aku tidak pernah tinggalkan solat malam. Jadi aku mohon kepadamu ya Allah, agar berilah kepadaku calon isteri yang solehah. Calon isteri yang solehah. Maknanya dia bertawasul dengan amalan baik dia. Tiap-tiap malam tak pernah miss solat tahajud. Dia wasilah dengan
amalan dia, maka Allah Ta'ala insya-Allah dengan kehendak dia Allah Ta'ala kabulkan. Ya Allah, aku dah jaga ibu aku ni 20 tahun dah ya Allah. Ibu sakit, lumpuh. Aku jaga 20 tahun dah ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, sebutkan hajat. Insya-Allah Allah Ta'ala akan tunaikan hajat kita. Itu wasilah yang syar'i. Wasilah yang ghairu syar'i, yang tak syar'i macam mana? Banyak. Kadang-kadang dia nak syibih dengan syar'i. Macam mana wasilah yang nak syibih syar'i sama dengan syar'i tapi tak syar'i? Contohnya banyaknya orang yang pakai tangkai yang ditulis dengan ayat Al-Quran. Ada kanak-kanak hari tu daripada Yaman, sahabat daripada Yaman, dia beli satu tangkai yang mana tangkai itu ditulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia nak kata buang ni tangkai. Dia kata tangkai apa ni ayat Quran. Bagus ni. Keliling Kaabah pula tu. Keliling Kaabah pula tu. Ayat Quran. Ni buat tangkai. Jadi ini tangkai nampak macam syar'i. Tapi bukan syar'i. Kita tak minta dekat Allah. Kita tawasul dengan tangkai. Makna kata kita ni minta dekat tangkai. Ada baru ni orang balik haji. Seorang ustaz ni dia bawa balik tanah haram Mekah. Dia jual 1 kilo 300 ringgit. Masya Allah. Saya tanya dekat dia, ustaz, kita majlis agama boleh panggil, tanya dia, ustaz, entah bawa balik tanah ni buat apa? Dia kata buat jual. Jual berapa sekilo 300 ringgit. Jadi buat apa jual tanah ni? Tanah ni ustaz, dia kata kalau sapu tempat sakit orak, sakit lutut, sakit pinggang, sakit gout, darah tinggi, kecil manis, insya-Allah ustaz lega. Sebut semua dia jual ubat, kita tahu. Jadi nampak macam syar'i. Pasal apa nampak macam syar'i? Ni tanah haram ni. Tanah haram. Diriwayatkan, tak tahu riwayat sahih ke tak. Sanad dia wallahu alam lah, diriwayatkan. Qila. Dikatakan ada dulu ni orang naik van, naik bas, ambil tanah haram ini, cuba keluar daripada tanah haram. Keluar daripada bumi Mekah dan Madinah, dia buat keluar. Maka bergoncang sampai runtuh, sampai jatuh bas tu. Oh, ni hebat. Makna kata keberkesanan tanah haram tu. Jadi na'uzubillah. Dia nampak macam syar'i tapi tak syar'i. Macam tu juga kalau kita ambil surah Yasin. Surah Yasin itu kita suruh baca, suruh faham, suruh amal makna-makna dia. Tapi ambil surah Yasin bubur bawah bantal. Nak buat apa? Buat tangkai, pendinding daripada hantu jin, setan, jembalang dan sebagainya. Dan benda-benda yang sama waktu dengan dia lah. Buat penangkai. Kita kata tak ada guna. Tak ada guna. Sebab apa? Kadang-kadang kita buat program dalam masjid. Quran penuh dalam masjid. Kita buat satu program, kadang-kadang dalam program tu jadi histeria dalam masjid. Ini menunjukkan kata Al-Quran tu kalau dia ada tapi tak guna, dia tak jadi manfaat pada kita. Yang berguna sebagai penangkai kita bila kita baca, kita faham, kita yakin, kita amalkan makna dia. Jadi itu bila dia berguna untuk kita. Ini nampak macam syibih syariat. Tapi nampak yang tak syariat langsung. Baru ni ana pergi ke Pulau Besar di Melaka. Pergi ke Pulau Besar tu semua orang, banyak orang yang pergi ziarah Pulau Besar. Yang kebanyakannya India Muslim lah. Pi saja nak tengok apa yang mereka buat ni. Jadi sampai di Pulau Besar tu semua keliling kubur 7 kali, buat amalan-amalan upacara-upacara di keliling kubur ni. Kemudiannya ada anak tanya seorang ni, abang agama apa? Dia kata saya agama Buddha. Agama Buddha. Lepas tu abang datang sini buat apa? Dia kata minta tolong dekat Tok Wali ni. Tok Wali tu Islam, dia tu Buddha. Yang agama Islam dia tak mau masuk, tapi Tok Wali hak Islam tu dia minta. Nampak? Akal dia dah dihiasi oleh syaitan. Jadi ini tak kena lah. Baik entah masuk agama Islam, baik abang masuk agama Islam, minta dekat Allah Ta'ala. Dekat kubur Tok Wali ni dia percaya, tapi dekat Allah Ta'ala tu dia tak ubudiyah dekat Allah. Tak sembah Allah, tapi sembah kubur. Nampak?
Jadi inilah kita bila nak doa, doa terus kepada Allah. Kalaupun nak bertawasul, jumpalah orang-orang yang saleh, kemudian mohon, Ustaz, tolong doa untuk anak nak periksa. Ustaz, tolong doa untuk anak, keluarga ada masalah. Jadi itu tak ada masalah. Cuma yang masalahnya, pergi ambil tangkai, pakai pendinding, hilang segala masalah. Ni, nampak? Tambah pula lah ni, ada satu travel buat jual kayu kokor, Masya Allah. Jadi banyak juga yang tertipu. Dia jual cincin. Cincin ni, cincin diikat kayu kokor, batu dia tu. Jadi ana tanya berapa harga, dia kata lebih kurang 100.5 satu bentuk. Masya Allah. Apa kelebihan dia? Kayu kokor ni tongkat Nabi Musa, bahtera Nabi Nuh. Dan kayu kokor yang saya jual ini diikat di depan Kaabah. Masya Allah. Bila dia ikat tak tahu, orang duk tawah penuh bila, dan lagi duk ketuk ikat. Wallahu alam. Jadi ini kata benda-benda yang nampak syariat, kita minta tak kena. Kita minta, fad'uni yad'uni fa astajib lah. Siapa yang minta kepada aku akan kabulkan. Jadi minta terus dekat Allah. Kenapa kita nak pakai benda-benda batu, nak pakai benda tangkai? Setengah orang kampung pakai tangkai cacing. Macam mana tangkai cacing? 3 orak benang hitam, diikat padanya duit shilling 1 sen. Jadi ikatlah di perut. Kadang-kadang Pak Haji yang ikat. Ada setengah saya pergi satu rumah, saya tengok dia pakai. Saya kata, apa dia tu Pak Haji? Tak ada apa. Tarik kain dia. Tak ada apa, Ustaz. Biasa orang kampung tak pakai baju. Tarik kain dia. Tak ada apa. Mana boleh tak ada apa? Kalau pakai, kalau buat, mesti ada satu i'tiqad, satu kepercayaan pada benda tu. Dalam Sahih At-Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, siapa yang percaya sesuatu di dunia, maka dia akan ikut sesuatu itu di hari akhirat. Kalau dia hari ni percaya tangkai itu, esok-esok di hari akhirat, tangkai itu pergi mana pun dia ikut tangkai itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu kita nak minta doa, minta dekat Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah ke aku, astajib lakum. Aku jawab doa kamu. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Kemudiannya, waktu-waktu yang lain mustajab doa, waktu hujan. Hujan lebat kan? Hujan lebat sekarang ni, minta doa dekat Allah SWT. Dan doa ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sayyiban, hujan yang lebat, nafi'ah, yang bermanfaat untuk kami. Dan kita keluar di antara sunnah Nabi SAW, keluar main hujan. Keluar main hujan, mandi hujan. Ni rahmat daripada Allah SWT, main hujan. Kalau kita malu sangat, bawa adik kita. Orang tanya, pasal apa ni? Ni adik main hujan. Ada anak, bawa anak kita. Pasal apa? Ni anak main hujan. Pada pak tu nak main hujan. Bawa lah anak-anak kita main hujan. Ni anak saudara kita main hujan. Ni sunnah Nabi SAW. Dan antara sunnah Nabi SAW yang lain ialah dia ambil semua baju-baju Nabi. Nabi pun jemur di tengah hujan. Jemur di tengah hujan. Jadi kita kalau hujan, ambil semua baju, jemur tengah hujan. Tapi kalau kita buat macam tu, boleh menyebabkan tak pakai baju lah. Ambil baju hak nak basuh lah, jemur tengah hujan. Senang, save bajet. Ayak UM pun tak melambung bil. Tak tengah hujan. Ini antara sunnah Nabi SAW. Waktu hujan, doa berkat, rahmat Allah Ta'ala turun. Ya Allah, minta lah dekat Allah SWT. Dan yang keduanya iaitu waktu sujud. Sujud dekat Allah SWT adalah tempat yang paling dekat sekali dengan Allah. Jadi bila kita sujud dekat Allah, mintalah, nak minta apa pun dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tempat di mana doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ialah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tu baina azanain. Antara dua azan itu, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita sembang-sembang kosong antara dua azan. Jangan. FB kawan tu nama apa tak tahu. Budak-budak lah ni. Kadang-kadang nak buat macam mana WhatsApp lah.
Nak bagi free belaka sekarang ni kan. Sembang benda-benda yang tak faedah. Antara azan dan iqamah itu kita sepatutnya dituntut untuk doa dekat Allah, sebab doa yang mustajab. Doa mustajab iaitu bila doa itu antara azan dan juga iqamah. Dan tak ada lah doa-doa mustajab di waktu-waktu yang lain seperti yang diklaim oleh setengah pihak pada tahun baru. Tak ada. Kalaulah ada, cuba datangkan kepada saya satu hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala menyatakan mustajabnya doa pada awal tahun baru. Tidak ada. Mana ada dalam syariat Islam sambutan tahun baru? Tidak ada. Tidak ma fa'alan nabi wa ashabuhu wa atba'ahu. Tidak dibuat oleh nabi, tak buat oleh para sahabat, tidak buat oleh para tabi'in dan atba'u tabi'in, tak buat. Doa tahun baru, azan tahun baru. Ustaz, kalau kami nak buat juga macam mana? Kami nak buat juga. Nabi tak buat, kami nak buat juga. Senang saja. Kalau mak kita suruh balik pukul 7, kita balik pukul 8. Apa jadi kepada mak kita? Apa jadi? Kecil hati, marah, beletak. Kalau tabik paling. Kalaulah Nabi SAW ada apa perasaan Nabi? Nabi kata ini. Tak mau saya nak buat ikut kepala saya. Apa perasaan Nabi? Cinta tak kita kat Nabi? Kita duk baca kitab selalu. Cintalah Rasulullah, cintalah Rasulullah. Apa cara dia? Dengan ikut Rasulullah SAW. Jangan kita buat amalan-amalan yang lain yang Nabi SAW tak buat. Nampak? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah benda itu baik, azan awal tahun itu baik, doa awal tahun itu baik, tempat itu mustajabnya doa, la sabaquna ilaih. Kita akan didahului oleh para sahabat. Sahabat dulu tak dan kat kita, dan kat depa. Orang boleh kata. Kita ni tak dan tak sempat nak reka. Depa buat dulu, mereka reka dulu. Sebab benda tu baik. Tapi benda tu tak baik. Oleh kerana benda tu tak baik, maka mereka pun tak buat. Jadi akal kita mengaji tinggi. Setengah orang mengaji sampai profesor. Tanya. Jadi macam-macam masalah lah. Jadi tidak ada yang dikatakan doa mustajab pada awal tahun. Pada maulid Nabi SAW tidak ada. Kalau nak buat juga Ustaz, buatlah. Nanti kita tengok akhirat. Jadi lagu mana? Agama ini ma qala Allah wa ma qala Rasul. Agama ini apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Al-aslu fil ibadah haram illa ma amaraha Allah wa Rasuluh. Asal semua dalam ibadah ni haram. Tak boleh sembahyang, tak boleh zakat, tak boleh puasa, tak boleh haji, tak boleh senyum, tak boleh sedekah, tak boleh apa-apa tu semua tak boleh. Melainkan illa ma amaraha Allah wa Rasul. Kecuali Allah Ta'ala dan Rasul dia yang arahkan benda tu, yang syariatkan benda tu. Itu amalan yang kita nak kena buat. Nampak? Dan yang keduanya, adab kita berdoa iaitu menghadap qiblah, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW di Arafah, baginda angkat tangan, kemudiannya berdoa menghadap ke arah kiblat sehinggalah terbenamnya matahari. Ni hari Arafah. Kalau siapa pergi buat haji, dia wukuf di Arafah daripada petang sampai tenggelam matahari, dia disunatkan untuk berdoa. Ada setengah amalan daripada jemaah negara luar yang anda dengar daripada kedutaan Saudi, dia kata ada orang buat solat hajat sebenar hari Arafah. Ni ada satu buat. Kemudiannya dia buat marhaban sempena hari Arafah. Masya Allah. Ini tak ada zaman Nabi SAW. Tidak ada. Pasal apa? Sekarang ini manusia yang kebanyakan kita tengok melarang apa yang Rasulullah suruh, dan suruh apa yang Rasulullah larang. Pasal apa? Pasal menuju akal. Pakai akal dia di depan. Jadi menghadap kiblat ketika hari Arafah, kita yang tidak buat haji disunatkan untuk buat apa? So, sunat buat apa? Fresh orange. Disunatkan untuk berpuasa. Puasa hari Arafah. Cumanya kadang di Malaysia ni
pening. Bilakah hari Arafah? Kadang Saudi hari Jumaat, hari Sabtu hari Arafah. Kita hari Jumaat. Nak ikut mana ustaz? Ikut mana-mana yang kita yakin. Nak ikut pemerintah pun tak apa, nak ikut Saudi pun tak apa. Tapi kalau kami di Perlis, kami lebih ikut kepada Saudi. Sebab tempat yang adanya hari Arafah itu adalah di Saudi. Bukannya di Malaysia, tempat wukuf. Nampak? Jadi wallahu alam, itu anda tak mau bahas panjang. Cumanya bila kita menghadap kiblat, kita angkat tangan. Macam mana nak angkat tangan? Nak berdoa. Macam mana? Aku tu. Oh, panjang doa. Berat permohonan dia. Berat nak angkat Allah. Macam mana? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab dia, Rasulullah SAW mengangkat tangan ke langit, kemudiannya muka dihadapkan ke tapak tangan. Ini cara pertama. Menyatukan antara dua tapak tangan, kemudian muka kita menghala ke tapak tangan kita. Cara yang kedua, tapak tangan dihadapkan ke arah langit, kemudiannya muka itu menghadap ke arah tapak tangan. Itu cara Nabi SAW berdoa. Setengah orang doa lagu ni. Macam-macam doa, pesen-pesen doa ni macam-macam. Ni jenis orang pandai mereka ni, mereka macam-macam lah. Cara Nabi mengangkat tangan macam mana macam ni? Ataupun cara yang keduanya angkat macam ni. Jadi ujung jari ini menghadap ke langit. Itu dua cara. Dan kita tidak disyaratkan untuk menyapu muka selepas daripada baca doa. Tidak disyaratkan sapu muka. Tak disyaratkan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sudah. Amin ya rabbal alamin. Tidak disyaratkan sapu muka. Apa tujuan sapu muka? Setiap ibadah ada semua tujuan dia. Angkat takbir ada hikmah dia. Kita tahiyat ada hikmah dia. Kita salam kanan, salam kiri ada hikmah dia. Apa tujuan sapu muka? Berkat. Berkat. Apa ada tangan kita? Wa barik lana fima a'tait. Semua berkat itu daripada Allah. Semua berkat itu daripada Allah. Ini doa kunut nazilah. Semua berkat itu daripada Allah. Tidak ada berkat itu datang pada manusia melainkan Allah yang bagi berkat tu. Jadi berkat kita ni tak ada. Sapu, lepas saya mengajar ni saya pakai sapu seorang sikit. Minum air saya minum tinggal segelas tuang minum semua. Ni ada juga jenis-jenis yang macam ni ambil berkat. Man jalasa ulama faqad jalasani wa man tasafaha ulama faqad safahani. Siapa yang duduk sama dengan ulama, dia duduk dengan saya. Siapa saya? Nabi. Siapa yang bersalam dengan ulama, nescaya dia bersalam dengan Nabi. Allahu Akbar. Maka beratuklah orang bersalam dengan Habib-Habib penuh. Ini hadis yang cukup mungkar. Man zara kuburi kazarani fi hayati. Siapa ziarah kubur saya, macam dia ziarah saya waktu hidup. Jadi semua pakat jadi sahabat. Ziarah kubur Nabi jadi sahabat belakang. Na'udzubillah min zalik. Agama saya nak pesan, anda nak pesan. Jangan kita dahulu akal. Dahulukan qala Allah wa qala Rasulullah. Ada qala Allah, apa Allah kata, ada Rasulullah kata, itulah agama. Jangan kita ambil akal. Nampak? Kemudiannya bila kita angkat tangan berdoa ni jangan pandang ke langit, dilarang. Kalaulah kita solat itu pun dilarang kita untuk angkat pandangan kita ke langit. Dilarang. Dalam kitab Nailul Autar jilid yang kedua, dalam Abwabus Sifatus Salat Nabi, diceritakan Nabi SAW waktu dulu ni mengangkat tangan, mengangkat muka wajahnya ke langit, kemudiannya turun ayat walladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang-orang itu, orang beriman itu dalam solat mereka tu khusyuk. Jadi Nabi pun fata'a wajhahu ila al-ard. Maka Nabi SAW pun tunduk kembali ke pandangan baginda ke tanah, ke bumi. Jadi tidak boleh kita angkat tangan Allah, angkat tangan kemudiannya kita langut ke langit. Tak boleh. Hatta dalam solat pun tak boleh kita langut. Kan kadang anda solat di Masjidil Haram, cantik pula bintang malam ni, bulan penuh. Hatta kalau depan kita Kaabah, Allahu Akbar,
Apa tulis Kaabah ni? Tulisan mah ni. Tak boleh. Walaupun hatta depan kita tu Kaabah, tak boleh angkat pandangan ke langit ataupun ke depan. Minta itu tawaduk dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila masa angkat tangan ini dilarang, angkat tangan bila doa ini dilarang ketika khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua boleh rujuk dalam kitab Bahrul Madhi. Sekarang ni semua popular kitab Bahrul Madhi. Jadi boleh buka dalam kitab Bahrul Madhi yang dikarang oleh Syekh Idris Marbawi. Dia tulis di situ larangan mengangkat tangan ketika khutbah yang kedua. Dan khutbah yang kedua ada doa kan. Ada seorang sahabat Nabi SAW bila doa dalam khutbah dia angkat tangan. Kemudian makmum ni sahabat juga nampak sahabat tu buat, dia pun bangun. Qabbahallahu yadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghuduhkan tangan kamu. Allah Taala huduhkan makna Allah Taala laknat tangan kamu, angkat tempat Nabi tak angkat. Tangan kamu angkat tempat Nabi tak angkat. Jadi waktu khutbah yang kedua Nabi tak angkat. Kamu pergi angkat. Macam mana nak angkat tangan ketika khutbah yang kedua Nabi angkat macam ni? Macam ni. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allah Taala Nabi SAW angkat. Ada setengah riwayat kata Nabi angkat macam ni saja. Separuh dengan bau kita. Kemudian ada riwayat kata Nabi angkat faqa ra'si. Atas daripada kepala dia. Jadi bila kita nak angkat tangan, janganlah kita angkat tangan pada tempat yang Nabi tak angkat. Angkat tangan itu pada tempat Nabi angkat. Kenapa Ustaz kita nak buat macam tu? Kerana kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi SAW. Esok-esok di hari akhirat, Nabi kenal kita ini macam mana? Nabi kenal kita sebagai umat dia macam mana? Iaitu dengan satu cara. Amalan kita tepat ikut 100% amalan Nabi SAW. Kalau amalan Nabi ajak berbeza dengan apa yang kita amal, maka Nabi tak akan kenal kita sebagai umat dia. Macam anak kita, walaupun kembar, kita tahu anak kita yang ni Azman, yang ni Ahmad, kita kenal. Tiba-tiba orang bawa kepada kita seorang budak lain yang bukan anak kita. Kita kata, ni bukan anak aku. Hantau mana? Aku kenal anak aku. Dia muka macam ni, hitam sikit, manis sikit, comel sikit. Ni budak ni putih ya. Tak elok. Dah lah kurus. Kalau besar tu anak aku comel tu. Nampak? Jadi Nabi pun macam tu. Analogi ni cukup mudah. Pasal apa lagi ustaz kita kena ikut Nabi SAW? Sebabnya Nabi itu sahibu hazdin. Nabi itu pemilik agama ni. Pemilik agama ni. Allah Ta'ala yang mengetuai agama ni, yang menghantar Rasulullah ajak kita. Kita kalau tuan rumah, kita suruh tukang rumah buat bilik panjang 20 kaki, lebar dia 14 kaki. Tiba-tiba tukang rumah tu buat panjang 25, lebar dia 13. Kita sebagai tuan rumah, aku suruh macam lain, kenapa engkau buat lain? Jadi itu juga Nabi SAW. Nabi ajak lain, kita buat lain. Jadi Nabi SAW pun marah dekat kita. Nabi SAW tak mengaku kita sebagai umat dia. Sebab itu kita setiap amalan kena ikut Nabi SAW. Yang ketiganya, suara kita hendaklah perlahan dan tidak dikeraskan. Ini adab bila berdoa. Jangan kita kerahkan suara kita apabila berdoa. Macam mana kita berlaku pada hari ini? Mereka yang mengeraskan doa ketika selepas solat itu berhujjah dengan kitab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Memang dalam kitab karangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata boleh seorang imam itu mengajarkan suatu zikir ketika makmum itu ingin belajar. Tapi bila makmum sudah belajar, imam tu hendaklah dia sirkan kembali bacaan zikir dia. Semua ustaz belajar bahasa Arab dan faham insya-Allah bahasa Arab. Di dalam kitab kata zikir laisa doa. Zikir bukan doa.
Doa tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi mengeraskan doa, melainkan pada tempat-tempat dia seperti khutbah Jumaat, seperti salat istisqa, seperti qunut nazilah. Adapun selepas daripada fi kulli duburi salah, setiap lepas daripada solat, tak ada riwayat yang mengatakan Nabi mengeraskan doa. Bahkan zikir nak dikerahkan tak sama dengan kerahnya Nabi SAW masa dahulu. Lah ni start daripada mula sampai habis kerah, derah suara. Sedangkan Nabi dulu subhanallah, itu je yang Nabi buat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai habis. Tinggal tak bangkit melompat. Itu masalah kita. Nak ikut boleh, ambillah Imam Syafi'i yang sebenar. Jangan ambil yang setengah-setengah Syafi'i kampung, tak payahlah. Ambil Syafi'i yang ada sahibul kitab tu, pemilik kepada kitab al-um. Ini benda yang kita kena perjelaskan. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah kamu sekalian kepada Allah ini tadarru'an, dengan merendah diri, wa khufyah, dan keadaan takut. Kita kalau jumpa orang yang besar-besar, kita cakap macam mana? Assalamualaikum Datuk, apa khabar hari ni? Slow. Assalamualaikum Prof. Tambah orang yang duk check paper kita kan, tesis kita, lagi slow macam cakap lah ngawet tau. Assalamualaikum Prof, apa khabar hari ni? Ada apa boleh saya tolong? Takat tu lah, kelok habis master ni. Hi bye. Assalamualaikum. Slow. Ada kita pergi jumpa Prof kita. Assalamualaikum Prof, apa khabar ni? Dia nak cerita. Kata itu nak keluar kali. Tak ada, kita akhlak kita bukan macam tu. Dengan Allah Ta'ala apa lagi ya Allah. Kita tidak memekik melolong baca syair saja, sehingga kadang-kadang apa yang dibaca diminta tu tak faham. Doa tu minta, dan setiap yang minta itu dituntut untuk kita faham. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa takhsha'ana wa taqabbal ya rabbal alamin. Amin. Belakang pun. Apa hang minta? Tak tahu. Hang doa ke tak? Doa. Minta apa? Tak tahu. Nampak? Kalau kita terjemah bahasa Melayu, agak kurang sopan. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong kabulkan saya, doa saya ni. Jangan. Nampak main-main. Ya, hak tu lah orang duk main-main sekarang ni. Hak tu lah orang duk pemain-main sekarang ni. Main dengan Allah Ta'ala. Minta ikut syariat Nabi SAW. Tadarru'an wa khufyah. Kemudiannya, ini hadis daripada Nabi. Kalau tak beramal lagi, jatuh kufur dia. Nabi SAW nampak sahabat-sahabat berdoa dengan suara yang kuat dan derah. Kemudiannya Nabi SAW tegur sahabat yang doa dengan suara kuat tu, ya ayuhan nas, irba'u anfusikum. Wahai manusia, sayangilah diri kamu. Ni Nabi SAW sebut, fa innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Sesungguhnya kamu ni manusia tidak berdoa, tidak memohon kepada asamma yang pekak tuli, ghaibah, dan yang ghaib. Allah tu tak pekak, Allah tu tak tuli. Apa terlintas dalam hati pun Allah Ta'ala boleh baca. Jadi mohon dekat Allah, mohon yang slow, yang perlahan. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah itu bersama kamu. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha dekat dia dengan kamu. Innallaha ma'akum, innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kamu. Bersama ni bukan macam tarikat Nur Muhammad yang kata setiap daripada kita ni adanya zat Allah dalam tubuh badan kita. Pagi tadi di TTDI baca tarikat Nur Muhammad, tak habis kitab tu. Di pertengahan kitab tu disebut tarikat Nur Muhammad bahawa Allah itu ma'iyah, dia bersama dengan manusia. Zat Allah itu ada dekat saya sikit, ada dekat antum sikit, dan Allah itu bersama dengan kita. Ini tafsiran yang cukup menyeleweng. Innahu ma'akum, artinya ilmu Allah itu bersama dengan kamu. Kalau kita tulis surat pun, saya sentiasa berada di sisi awak. Tak tekan mesej sampai dekat dia. Mana tak ada pun tepi aku. Bukan makna kata yang laki tu duduk tepi dia. Artinya ingatan dia, ilmu dia, rindu dia bersama dengan isteri dia lah.
Padahal laki duduk Mekah tu, isteri duduk Malaysia. Nampak? Bukan bersama dengan dia, makna bersama tu hakikat tapi majazi saja. Nampak? Kemudiannya masuk waktu dah, tak apa, habiskan satu lagi. Iaitu kita hendaklah merasa yakin bila kita berdoa. Janganlah kita ini orang kata harap tak harap Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita. Ya Allah, ampunkanlah aku. Kalau hang tak mau ampun pun tak apa. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku isteri yang solehah. Hak cantik saja pun tak apalah. Contohnya macam tu. Nak harap dekat Allah, nak minta dekat Allah, yakin Allah Ta'ala kabulkan. La yaqulu ahadukum idza da'a, janganlah kamu katakan bila kamu ni berdoa ni, Nabi SAW sebut Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, engkau ampunkanlah aku kalau engkau nak. Jangan Allahumma gfirli in syi'ta wa arzaqni in syi'ta warhamni in syi'ta. Ada syi'ta semua belakang. Bagilah rezeki kat aku kalau engkau nak. Bagilah apa nama ni, macam-macam dekat aku kalau engkau nak. Maksudnya ilatul firdaus. Cik, jadi isu pula. Nampak? Jadi jangan kita berharap nak bagi tak apa, tak bagi pun tak apa, masuk syurga tak apa, neraka pun boleh lah. Na'udzubillah min zalik. Jangan lagu tu. Orang yang mendalami sastra Arab, adab dan nusus arud dan qafiyah, memang semua ulama arud menolak ilahilatul firdaus. Cuba cek balik. Ada setengah orang kata Imam Syafi'i buat. Tak ada, Imam Syafi'i tak buat benda ni. Syair ni tak buat. Lepas tu dia kata ada pula kalau nak masuk syurga tak layak masuk neraka, kau takut. Mana dia tak menentu benda ni. Sedangkan Nabi SAW marah kita, jangan larang kita untuk bila berdoa nus-nus, separuh-separuh. Masuk tak apa, tak masuk tak apa. Ampun tak apa, tak ampun pun tak apa. Nak buat apa? Tak tahu. Jangan. Biar ada suatu ketetapan yang yakin. Nak pergi malam ni, minum fresh orange. Tak minum tak apa, nak minum pun tak apa. Nak minum ke tak? Tak apa, hak mana pun tak apa. Pening Allah malaikat pun. Ni nak apa? Allahu Akbar. Nampak? Dia kata ini suatu syair yang tinggi sastra dan arudnya. Cuba tanya Syekh Mesir, cuba tanya balik Syekh di Madinah, Saudi, di Yaman. Apa mereka kata? Syair ini tidak menembati langsung adab wan nusus dan juga arud qafiyah Arab. Tak ada tepat langsung. Allahu Akbar. Darab dia tak sahih, maqtu'. Kemudiannya arud dia pun tak sahih. Allahu Akbar. Kita pergi duk kata, kawan tu tak erti sastra. Nampak? Sastra Arab diikat dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Apapun, kita bukanlah nak meremehkan mana-mana pihak, cuma kita ingin menerangkan agar agama ini sepatutnya fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasulih. Kalaulah kamu itu berselisih pendapat dalam satu benda fi syai' faruddu ila Allah wa rasulih. Baliklah kepada Allah dan baliklah kepada Rasulullah SAW. Timbang balik apa yang ana kata, ambil yang baik, tinggal yang buruk. Apa-apa amal ibadah terutamanya dalam bab doa mestilah ikut aturan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut daripada aturan yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ghulu, jangan kita terlampau longgar berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu ada soalan tanya. Wallahu ta'ala alam. Selepas daripada solat fardu, ada setengah ulama menukilkan Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Sebab apa? Apa makna solat? Doa. Dalam solat itu sudah memadai untuk berdoa. Walau bagaimanapun ada setengah riwayat yang mengatakan Nabi SAW macam yang diriwayatkan oleh Daruqutni, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahawa pernah Nabi SAW setelah daripada solat mengangkat tangan ketika dia nak berdoa.
Tapi kepada kebanyakan tempat Nabi SAW tidak mengangkat tangan lagi, kerana as-salah hiya doa. Sembahyang itu, solat itu adalah doa. Allah Ta'ala alam. Ya. Itu untuk khatib saja. Jangan pula kita apa khatib. Nampak? Apa dibuat pula, wallahu alam. Jadi jangan kalaulah kita nak angkat tangan macam ni untuk khatib saja, tidak disunatkan untuk orang yang di bawah makmum. Ada soalan? Bukan soalan angkat tangan. Nampak? Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya macam mana? Di antara dua khutbah. Wallahu alam. Setakat pencarian anak tak ada. Tak ada disunatkan doa antara dua khutbah. Cumanya ada hadis yang umum, doa mustajab apabila tok imam ataupun khatib naik atas mimbar sampailah tenggelamnya matahari. Ada satu lagi riwayat, kalau tak silap ana dalam silsilah sahihah oleh Albani, apabila imam naik atas mimbar itulah waktu mustajabnya doa, dan apabila tenggelamnya matahari itulah habis waktu mustajabnya doa pada yaumul Jumaah, hari Jumaat. Wallahu alam. Tak dikhususkan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi balik belakang. Ya, itu tak disyaratkan. Tak ada lah yang kata selawat kat Nabi tu, tak ada. Cumanya yang umumnya doa mustajab pada yaumul Jumaah. Sebab hari Jumaat ini hari perayaan Islam. Kita kena tahu innal a'yadal fil Islam salasatun. Hari perayaan Islam ni salasah. 3. Yaumul Adha, Yaumul Fitr, Yaumul Jumaah. Sepatutnya kita cuti hari Jumaat, tapi kita cuti hari Ahad. Allah alam, kerana kita tak meraihkan hari kebesaran Islam. Yang kita raih hari bukan kebesaran Islam. Maulidur Rasul, nuzulul Quran. Ini tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz cakap ikut mana? Buka balik apa yang ulama salafus salih kata. Wallahu a'lam. Jadi kita tidaklah boleh sambut contohnya perayaan-perayaan akidah, takut kita menyeleweng daripada akidah kita. Contohnya hari Taipusam, hari raya Hindu. Kadang kita pun pi wail sama. Orang ambil buah kelapa tu orang baling bagi pecah, kita pun ambil buah kelapa pecah sama, macam ambil Allah Taala bagi pecah. Itu akidah kita kena jaga. Termasuklah perayaan-perayaan bangsa yang bukan menunjukkan Islam. Gongsi pakcai. Ada orang kata gongsi pakcai boleh pi sebab perayaan bangsa. Kita ahli sunnah wal jamaah kata tidak boleh pergi. Mana-mana perayaan yang diraikan ada i'tikad selain daripada i'tikad yang mengarahkan kepada salaful ummah. Tak boleh. Tak boleh kita pi. Allah Ta'ala a'lam. Limau boleh makan Ustaz? Limau gongsi pakcai. Kalau dia mai bagi kat kita, ambil lah rezeki. Tapi kita pi ra'i sama, tak boleh lah kita pi duk kupas limau kali dengan dia, tu dia haramkan. Allahu a'lam. Ada soalan ni? Jadi bila tak ada soalan ni, tak apalah. Anda mengambil qaul Imam Ahmad bin Hanbal dalam muqaddimah kitab dia. Kalaulah seorang ustaz ataupun guru itu menjawab semua soalan, janganlah pergi ke majlis dia lagi. Kerana guru itu berada antara dua, tak bodoh gila. Jadi anda mengambil manfaat daripada apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ini sajalah. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kita di atas perhimpunan kita ini, dan Allah Taala berkati kita. Cumanya yang baru ikuti kelas pengajian, ana nasihatkan yang pertama sekali, apabila ustaz itu menerangkan suatu pelajaran agama, pastikan ada dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut siapa? Manhaj salaful ummah. Siapa salaful ummah? Iaitulah minal muhajirin wal ansar wallazina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Apa yang baik itu daripada Allah, yang terkasar bahasa tuan, minta maaf banyak-banyak.
batang selasih permainan budak, berdaun selai dimakan kuda. Niat di hati apa? Tak ingat. Satu lagi ingat, azab api yang berderai, patah galah haluan perahu. Niat di hati tak mau bercerai, takdir Allah siapa yang tahu. Ni habis. Jadi saya lagi minta wakil jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.